Allah. Allah ada zat, Allah ada sifat, Allah ada perbuatan, Allah ada nama. Kita patut kenal Allah. Nabi SAW bersabda, "Salatu man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Wa yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Wa an yakraha an yaquda ila al-kufri kama yakraha an yuksafa fi an-nar. Rawahul Bukhari. Nabi kata ada 3 perkara yang kamu akan rasai kemanisan iman. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih kamu cintai selain daripada keduanya, barulah kamu rasa manisnya iman. Seronoknya sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, zikir, wirid, doa, istighfar, munajat, i'tikaf. Seronoknya. Ibadat yang kita lakukan rasa seronok, rasa manis, itulah manifestasi daripada kemanisan iman. Sebab Allah dan Rasul lebih kita cintai berbanding selain dari keduanya. Nak cinta Allah Rasul, kita nak kenal Allah Rasul. Firman Allah, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Mu kena reti manusia ni. Flemen, Minah, Iping, Jaya, Pia, Yusuf, Datuk, Datin, Sultan, Raja. Mu kena tahu la ilaha illallah. Ini ke arah memperkasakan akidah. Kita kena kenal Allah. Tak kenal Allah, hancur akidah. Payah nak berubah, payah nak hijrah, payah nak kekalkan momentum dalam melakukan kebaikan, mentaati Allah. Payah mata hati kita nak celik melihat akhirat. Dalam proses mengenal Allah, Allah ada zat. Yang pertama, zat Allah tak sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada satu pun yang sama serupa sebanding dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita dah baca walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu maksudnya, itu pengenalannya. Kita dah baca subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita dah baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu fokusnya. Allah ada zat yang wajib wujud. Allah bersifat dengan sifat wujud merujuk pada zat. Allah tu ada. Kita tak faham akidah bagaikan Allah tu tak ada. Ada apa? Kita ada kenalan, ada pasport, ada motor, ada kereta, ada rumah, ada tanah, ada kerja, ada anak, ada bini. Itu kita fikir. Allah ada, kita tak fikir. Apa ramai dalam kalangan kita, perkataannya, perbuatannya, hatinya bergerak dalam kerangka melihat wujudnya Allah, wujudnya zat Allah. Zat Allah yang maha agung, yang tak sama, tak serupa, tak sebanding dengan makhluk. Fala tadribu lillahi al-amsal. Jangan kamu lakukan perumpamaan yang tak layak dengan kebesaran dan keagungan Allah. Mudah ya nak faham zat Allah. Allah tak serupa dengan makhluk, makhluk tak serupa dengan Allah. Dulu kini dan selamanya pun memang sifatnya begitu. Jadi tak perlu khayal Allah ada mata, ada muka, ada tangan, ada kaki, kalau tinggi ke pendek, ke rendah, ke cahaya, ke pepejah, ke cecair, ke mekuk, ke disma, ke tak perlu bayangkan. Satu ulama menjelaskan pada kita, maka sawar tak dibalik Allahu bi khilafi dzalik. Apa yang anda bayangkan tentang zat Allah bertentangan apa yang anda bayangkan. Ringkasnya, Allah ada sifat. Asal untuk kita nak mengenal sifat Allah ada 13 atau 20 ikut perhitungan ulama. Wujud kita bapa mukhalafat ta'ala wa nikah minasi wa daniyah qudra irada ilmun hayyun sama basakana. Itu pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Bila kita mengenal sifat Allah 13 ni, kita mengenal sifat-sifat Allah yang lain. Tak kenal sifat Allah 13 ni, buta untuk kita mengenal sifat-sifat Allah. Tak 13 ni, wujud merupakan sifat nafsiyah. Idza bapa mukhalaf ta'ala hadis yang mu'minasi wa daniyah merupakan sifat salbiyah. Apa maksud salbiyah? Sifat yang ditetapkan bagi menyerahkan kesempurnaan Allah dan menafikan sifat kejahatan, kekurangan, sifat yang tak layak dengan kebesaran Allah. Qudrat irada ilmu hayya sama pasagaran yang tujuh ni diistilahkan oleh ulama sebagai sifat ma'ani, yakni sifat yang difahamkan dengan maknanya sahaja. Sifat ini ada di zat Allah, sedikit pun tidak terpisah, tetapi sifat ini
boleh dilihat sekiranya Allah membuka hijab kepada kita. Menurut Abu Mansur Maturidi, dibilangkan sifat Allah sampai 20, ditambah dengan kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Kita nak kenal Allah, sifat Allah 20 ni. Ingat lupa, tak tahu, tak ingin tahu, tak ambil tahu, babak tak tahu. Itu jadi masalah. Manusia bila tak kenal Allah, dia tak kenal dirinya. Bila ke ataupun imam ke sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita sendiri pun sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Kita tak rasa dekat dengan Allah. Sebab mutu iman yang lemah. Lidah sebut je macam guru tiung sebut Allah, 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 tapi hati jauh dengan Allah. Sebab hati tidak bersulamkan akidah. Sebut tu kerana tabiat, sebut tu kerana adat, bukan kerana makrifat, bukan kerana hakikat. Kalau kita menyebut Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, lillahi ta'ala, kerana makrifat, kerana benar-benar mengenalnya, kita hidup dalam kerangka sentiasa antak budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Sentiasa kita hidup mengabdikan diri pada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Jika kita tak mampu melihat Allah, Allah sedang mengawasi segala gerak diri kita. Ini yang dikatakan ihsan. Akal ihsan, makan akhlak, makan budi bahasa, makan integriti. Integriti, kebertanggungjawaban yang tinggi, ialah mengatur hubungan kita dengan Allah, sentiasa melihat kewujudan zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, nama-nama Allah, perintah Allah, larangan Allah, ganjaran Allah, balasan Allah, syurga Allah, neraka Allah. Mana kita sekarang tuan-tuan sedang berjalan menuju pada Allah. Tak kira lah kita Melayu ke China, ke India, ke Yahudi, ke kafir, ke semua makhluk dalam perjalanan menuju pada Allah. Setuju ke tak setuju, itu punya pasal lah. Tapi falsafah hidupnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bila ada musibah, bila ada orang mati, barulah kita tersebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas daripada itu, kita sebut untuk orang, kita tak sebut untuk kita. Kita ni semua inna lillahi, kita semua datang daripada Allah. Tiba masa kita kembali ke pangkuannya. Itulah falsafah kita. Tapi bagaimana dengan akidah kita? Benar tak kita mengenal Allah? Dengan ada komponen tadi, zat, sifat, perbuatan, nama. Tadi kita tengok perbuatan Allah, tengok hidup manusia, mati manusia, jaga manusia, pertemuan manusia, banjir, kemarau, ribut, taufan dan lain-lain. Itu semua itu berlaku bukan kerana fenomena alam. Alam bukan alam semula jadi, tapi alam ni alam tabi'i, alam yang ada tabiatnya. Tabiat alam itu dicipta oleh Allah. Allah yang mencipta. Jadi kalau tinggal alam Mekah, mata-mata nak pergi alam Madinah atas perintah Allah dan Rasulnya, mudah. Anak kita memiliki kekuatan akid. Untuk nak seia sehakata, sehati sejiwa mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana baginda telah dijatuhi hukuman mati, mudah bagi para sahabat. Sayyidina Umar mempertaruhkan nyawanya, Sayyidina Ali mempertaruhkan nyawanya masa dalam peristiwa hijrah. Ada setengah ustaz dia kata riwayat Nabi suruh Sayyidina Ali tidur di tempatnya tu, itu riwayat Syiah, riwayat tak betul. Saya jawab balik, kata ustaz tu tak betul. Dalam kitab Raudatul Arif dan kitab sejarah sirah yang lain memang disebut riwayat yang sahih daripada Imam Ahmad dan lain dari kalangan ulama hadis menyebutkan bahawa Nabi memang minta Sayyidina Ali menggantikan baginda di tempat perbadangan baginda, kerana untuk melaksanakan beberapa amanah yang sebelum ini diamanahkan oleh masyarakat Mekah pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu memang jelas, tak ada kaitan dengan Syiah. Kita dalam konteks sunnah. Allahu Akbar. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, itu dalam soal keimanan kita pada Allah. Yang kedua ialah tentang kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam.
Sahabat melihat bukti kenabian itu begitu jelas, menyelami intipati kenabian, kerasulan bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk akidah dalam hati, bila dilantik menjadi nabi, bila dilantik menjadi rasul, menyebabkan kepada kita satu kepribadian yang unggul, berbeza dengan kita kepribadian macam unggul. Bila kita beriman, bila kita buat amal ibadat, kita jadi baik. Kita belajar akidah untuk kita bentuk budi pekerti, untuk membina budaya berfikir yang sehat, digabungkan dengan nilai keduniaan dan nilai akhirat. Bila ada akidah yang teguh, ia memberi kekuatan bagi kita untuk melakukan ibadat secara sempurna. Dan ibadat secara sempurna kita lakukan memberi manfaat bagi mensistematik etika, nilai, budaya, moral dan akhlak dalam diri kita. Dulu, para sahabat baginda ada minum arak, ada buat jenayah, Turi berompak banyak lah tradisi jahiliah. Tapi bila baginda mengajarkan tentang etika Islam, ada halal haram, dosa pahala, syurga neraka, dan mereka menerima konsep itu lalu diamalkan, lalu baik budi pekerti mereka. Maknanya kita ada akidah dan kita buat ibadat dengan sempurna, akhlak kita jadi mulia. Kita kadang-kadang kita mari masjid, mari surah, pakai serban, pakai kebiar, pakai jubah, tapi perangai haram jadah, baran, berdendam, berdengki, buruk sangka, tamak aloba, BCA. Saya tahu BCA, bodek juga. Ni dekat-dekat hujung tahun ni, nak nilai prestasi bagi kerja-kerjaan, kuatlah BCA, bodek juga, bodek juga. Kenapa jadi gitu tu? Menjadikan kita tidak bertanggungjawab tu. Tengok pergi masjid, pergi surah, baca Quran, baca hadis, selawat pada Nabi, semayang, pakai jubah, pakai serban, pakai kopiah. Tapi berangai saya elok, kenapa jadi gitu? Jawabnya, balik asal, akidah tak betul. Orang ni tak boleh hijrah, tak boleh berubah perangai, sikapnya sampai bila pun. Mari Lailatul Qadar ke, mari malaikat Jibril ke, mari malaikat maut ke, roti antik kat depan belakang dia ke, catat malam dia. Kita baca Quran ke, baca hadis, sampai bila pun tidak akan berubah. Sebab akidah dia tak betul. Sebab dia tak memahami akidah. Bila akidah tak betul, tak memahami akidah, diselamuti kejahilan, maka ruang hatinya menjadi kehitam-hitaman. Kadang-kadang boleh berubah, sekali air pas, sekali basi berubah. Masa kat masjid, kat surau, kat ceramah kita nampak baik semua. Bila balik rumah, keluar tiga. Wow, keluar rimau, Transformers, Batman, Superman, Ultraman, Kickman, semua keluar. Apakah itu watak kehidupan kita? Kalau begitu watak kehidupan kita, pertandanya tidak tak betul, ibadat pun tak betul. Lalu perangai kita tak boleh berubah. Waktu Rasulullah bina kekuatan akidah, Rasulullah disyariatkan oleh Allah pensyariatan ibadat. Bila ada kekuatan akidah, kesempurnaan ibadat, akhlak mereka menjadi mulia, membezakan mereka antara orang Islam dan orang kafir. Antara ciri-ciri Islamiah berbeza dengan tradisi jahiliah. Kita Quran ada, Nabi Islam ada, Islam dari hidup kita. Tapi perangai kita tak ubah macam orang kafir. Pasal apa? Tak ada pasal apa? Pasal tajuk pengajian nak cari pasal. Itu orang kafir. Orang pakai baju telanjang, kita pakai baju telanjang. Orang minum arak, kita minum arak. Orang zina, kita zina. Orang kandung nak luar nikah, kita kandung nak luar nikah. Orang bunuh bayi, kita bunuh bayi. Ini masyarakat hadari, bukan masyarakat madani. Allah Rabbi la ilaha illallah. Kenapa jadi begitu? Jawabnya akidah tertentu. Orang tu dia takkan zina kalau dia tu beriman dengan Allah, kenal Allah, cinta Allah. Dia kerasa kemanasan ibadat. Dalam hadis tadi,
Dan dia tak akan sesekali berpaling, suka, teruja atau menyintai maksiat. Itu kekuatan kita. Suka pada ibadat menjadikan kita benci kepada maksiat. Cintakan kepada dunia menjadikan kita benci untuk melihat akhirat. Tengok kita, tuan-tuan, tengok kita. Kita dah hanya satu hati saja. Bagaimana satu hati boleh mencintai dua perkara dalam satu masa? Kita memiliki satu hati, tetapi bagaimana satu hati boleh menyintai dua perkara yang berbeza dalam satu masa? Kalau cinta dunia, kita diperhambakan dunia. Kalau cinta akhirat, kita menjadi hamba pada akhirat. Tidak mungkin satu hati menyintai dunia akhirat dalam satu-satu masa. Itulah yang dialami oleh baginda dan para sahabat. Kalau cinta dunia, tak nak hijrah, tak nak berubah, tak nak menyahut seruan Allah dan Rasulnya, tidak boleh. Lepas bila ada keimanan, kekuatan iman, ibadat yang sahih, boleh berubah, boleh menyahut perintah Allah dan Rasulnya, boleh korbankan segala-galanya jalan Allah. Dan pengorbanan mereka itu diberikan jalan yang besar oleh Allah, sehingga Allah sebut mereka ini tidak ada mengharapkan keduniaan, tidak mengharapkan kebendaan, tetapi mereka mengharapkan rahmat daripada Allah. Dan ingatlah Wallahu Ghafurur Rahim, dan ingatlah bahawasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya dengan keimanan, dengan kesanggupan mereka untuk berhijrah, dengan perjuangan mereka di jalan Allah, dosa-dosa mereka diampunkan oleh Allah. Sama ada dosa dalam tradisi jahiliah ataupun dosa setelah mereka melakukannya dalam keadaan Islam. Wallahu Ghafur. Terlalu suka Allah mengampun dosa hamba-hambanya. Itu kalau kita tahu kita jahat, banyak dosa kurang pahala, kita minta keampunan dengan Allah. Ini kita tahu kita jahat, banyak dosa kurang pahala, tak apalah bro, kita masih muda, buat jahat, buat maksiat, buat projek dulu, lama-lama kita bertaubat lah. Ini pemikiran jahiliah. Kadang-kadang kita tengok dalam masyarakat kita, jiran kita, tengok pada rupa bentuk tubuh badan tu dah tua bangga lah, tapi tak sedar diri, tak semayang lagi, tak tutup aurat lagi, tak letih lagi nak bela baik dua benar salah dosa pada cerita mereka. Kita sampaikan dakwah pada mereka, tuan-tuan. Begitu juga dalam kalangan kita. Kita aja mari kat masjid, kat surau, anak bini di rumah tu tengok TV. Seumpamanya kita nak masuk syurga, anak bini rumah nak biarkan mereka masuk neraka. Patutnya kita menjalankan seruan dakwah. Ajak anak bini sekali untuk menyahut seruan Allah, untuk menyahut berubah. Terlanjut juga akhirat. Jadi asasnya bawa mereka kepada pengenalan pada Allah dan Rasulnya. Patutlah Nabi SAW bersabda, "Atibu auladakum bisalat salih." Ajar anak-anak kamu tu dengan 3 perkara utama. Yang pertama, habillah. Ajar anak kamu tu kenal Allah. Wa habbi nabiyikum. Ajar anak kamu tu cinta kepada Nabi. Dan yang ketiga, wa tilawatil Quran. Ajar anak-anak kamu bertilawah Al-Quran. Bukan tilawah Al-Quran masuk musabaqah. Tilawah Al-Quran bukan tu. Itu masuk musabaqah pun pakai bedak, pakai keju, pakai kain singkat, pakai kain ketat, pakai kain padat. Masuk musabaqah tu tak ada adab dengan Quran kita bagi. Kita ni baca Quran, belajar Quran, faham Quran dan melestarikan dengan Al-Quran dalam kehidupan. Itu maksudnya. Barulah kita lama-lama dalam persekitaran begitu, kita boleh pimpin diri kita, anak kita, bini kita dalam perjalanan menuju pada Allah. Dan kita boleh melihat kekurangan diri, kita lakukan penambahbaikan mata-mata untuk nak cari keridaan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Tidak sampai bila pula jangan berubah. Kita nampak masjid dekat rumah kita, tak pernah pergi pun. Jemaah sekali-sekala. Kita nampak surau, tak pernah pergi pun. Orang buat ceramah ke, buat seminar ke, buat forum ke, buat diskusi ke, bengkel solar ke, buat koperasi ke, kita tak beri pun. Mas mulai kambing ke? Mulai kambing ke? Hari Islam. Kalau kita mulai kambing, orang tu mari, orang tu macam kambing.
Masa program-program biasa tak boleh kami, tak mari. Bila program besar sikit, panggil Ustaz Zamihan ke Allah, boleh kami, mari. Kamu jumpa kami. Mana-mana kebendaan. Kan nak makan lagi kambing. Apa? Podongnya kambing kan? Kan nak makan. Barisan Nabi SAW pada sahabat bukan kerana nak makan, bukan kerana nak minum, bukan kerana wanita, bukan kerana dunia, kerana Allah. Kenapa? Mudah kita bertindak dengan keikhlasan, kerana dalam ni ada iman. Jadi kita buat kerja, orang puji, orang caci, orang cuci, tak ada hal lah bro, tak ada hal, tak ada masalah lah bro. Kita buat apa? Lillahi ta'ala. Kita khidmat lillahi ta'ala. Sama ada kita khidmat dengan kerajaan, atau kita khidmat dengan orang, atau kita khidmat dengan masyarakat, lillahi ta'ala. Itu prinsip saya. Dan ini prinsip yang kita belajar daripada peristiwa hijrah, lillahi ta'ala. Kita kahwin lillahi ta'ala. Dapat anak, dapat bini, dapat menantu, dapat hantu, lillahi ta'ala. Pada itu amanah kita, itu tanggungjawab kita. Allahu Akbar. Benda-benda hak baik, hak diajar kepada barisan sahabat. Dosa, pahala, syurga, neraka, halal, haram, benda-benda tak nampak dengan mata. Hak dulu sebelumnya dia semua berhala, semua batu, semua bulan, semua api, semua kayu, semua pokok. Tiba-tiba diajar unsur tauhid, unsur keimanan, yang kita kena percaya hidup ni ada dosa, pahala, syurga, neraka. Mereka tak ada pengalaman, tak pernah melancong, tak ada eksperimen, tak ada uji kaji, tak ada peralatan moden nak tengok dosa, pahala, syurga, neraka tu. Tapi mereka sanggup terima. Kenapa? Mengikut wacana pengajaran, pembelajaran, kepribadian yang dicontohi baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda ada akidah, baginda diberi tauliah kenabian kerasulan, baginda melakukan amal ibadah, kemuliaan akhlak baginda memikat orang. Kita mari masjid, mari surau, mari sembahyang, mari dengan ceramah, perangai enam jahanam. Tak betul tu. Jadi hak mana tadi saya kata budak ya. Kita hijrah mula daripada benda kecil. Dulu kita isap okok, tinggal okok tu haram. Kalau kita isap okok, kita haram jadah. Lepas 6 kali benda haram, haram jadah. Haram jadah tu bahasa Arab tuan-tuan. Haram jadah. Mana haram zadahul haram. Mana haram yang bertambah-tambah. 1 haram, 2 haram, 3 haram, 4 haram, 5 haram, 6 haram jadah. Dalam bahasa Melayu sebut haram jadah. Dalam bahasa Arab sebut haram zadahul haram. Haram yang bertambah-tambah. 2-3 lapis, 4-5 lapis haram. Kita tengok barang kita. Minta maaf tuan-tuan, saya cakap benda tu terang je. Kalau tuan-tuan tak dengar apa yang saya cakap, mereka pun turun tak boleh nak beri perubahan pada tuan-tuan. Pak mana isap rokok, mari kat surau ni, lepas ni berhenti rokok. Katakan tidak pada rokok, aku nak berubah, aku nak hijrah. Bukan kerana mulut Ustaz Zamihan, mulut tak ada insurans, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi orang kita ni hutang mudah, hutang payah. Ni berangai. Hutang mudah, payah nak bayar. Akidah satu, kita berlaku zalim pada orang. Bukan saya nak tunjuk pada tuan-tuan, kita ni memang banyak hutang. Hutang bank, hutang tu, hutang ni, jangka pendek, jangka panjang. Nak mati ada hutang. Ada 2 jenis hutang. Satu hutang Allah, satu lagi hutang dengan manusia. Hutang Allah yang paling banyak yang berkait dengan solat. Solat kita buat masa jahil, wajib diqada. Solat yang kita buat kerana ikut orang, wajib diqada. Solat yang kita buat kerana sangkaan, wajib diqada. Solat yang kita buat kerana keterpaksaan, wajib diqada. Solat jahil, Allah tak terima. Solat kerana terpaksa, Allah tak terima. Solat kerana ikut buta, Allah tak terima. Solat dengan sangkaan, Allah tak terima. Jadi bila Allah tak terima, kita tak dapat pahala, kita dapat dosa. Dan tugas kita sekarang wajib apa? Untuk membayar hutang Allah. Dan hutang solat, hutang yang boleh dibayar dalam jangka masa panjang. Macam kita maklum rumah 30 tahun, jadi kita bayar cil. Dosa-dosa ni menyebabkan kita jauh daripada Allah Ta'ala.
Dosa-dosa ni menjauhkan kita dengan nikmat ibadat. Kita rasa kita dah baik dah, tapi rupanya hutang ketunggak kita yang berkait dengan hak Allah masih belum ditunaikan. Tuan-tuan, kalau ada hutang dengan Selcom, tak bayar bil sebulan 2 bulan, potong lah. Hutang dengan Syabah, tak bayar bil Syabah, potong lah. Tak bayar duit bank, naik trend. Lepas tu potong lah. Jadi kalau kita ni tak bayar hutang Allah, Allah potong rahmat, potong rezeki. Kan segala-galanya. Kita kalau Syabah potong line air, susahnya. Kalau TMP potong line elektrik, susahnya. Tapi kalau Allah potong line rahmat dan kasih sayang kita dengannya, tak susah. Saya bukan kata nak mengajak tuan-tuan, saya sendiri tiap-tiap hari sembahyang apa. Masa kita sembahyang umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, tak kerti apa pun. Kalau orang tua cubit, pegang rotang, tarik telinga, pergi masjid, pergi surau, mayatkan orang tua, tak sah. Mayat kejahilan, kena orang tua, kena sangka, tak belajar, tak sah. Jadi kita tolong sikit, bayar hutang Allah. Tak bayar hutang Allah, kita tak rasa. Kekuatan akidah, kita tak rasa. Manisnya ibadat, kita tak rasa. Mulianya budi pekerti kita. Yang kedua, bayar hutang manusia. Kadang-kadang kita hidup laki bini, agak nak pinjam, lepas tu bapak tak reti. Mak pinjam duit, Dek pinjam duit, Ling pinjam duit, Tuan Puteri pinjam duit, Rinda pinjam duit. Itu tak bayar-bayar pun. Bila kita cakap dengan isteri nak pinjam duit, wajib bayar. Bila kita cakap dengan orang tua, ayah kita nak pinjam duit, wajib bayar. Kecuali dia halalkan. Tentu menjadi ayat kita pun pinjam. Jadi biasa. Memang tak nak bayar pun, memang nak pau. Ingat tuan-tuan, kita suami, kenapa saya kata wajib bila pinjam duit isteri? Sebab kita satunya kena beri nafkah pada isteri. Kalau isteri kata, bang, apa tu nak bagi kat saya 400 bulan untuk saya maintain dapur ke apa semua gini, wajib kita kena bagi. Kalau kita tak bagi, dosa. Lepas tu bagi 400 bulan, lepas tu pau pula. Itu zalim namanya. Jadi kalau kita dalam rumah tangga zalim pada isteri, pada anak, boleh kita berlaku adil dengan Allah? Boleh kita berlaku adil dengan Allah? Kalau dalam rumah tangga kita zalim pada isteri dan anak kita, ibu bapa kita, boleh tak kita berlaku adil dengan Allah? Kalau kita jadi pemimpin, boleh tak kita berlaku adil dengan masyarakat, dengan rakyat? Tidak sekali-kali. Jadi ubah, jadi suka hutang, biar kita bayar hutang tak apa. Jangan mudah hutang dengan orang. Lepas tu bila kita hutang dengan orang, jangan sampai kita tak bayar dan menzaliminya. Kalau tak boleh bayar, beritahu tak boleh bayar. Ni hutang, betul lagi. Dulu nampak kat masjid kat surau, tak hutang tak nampak masjid surau, lagi ke mana saudara. Itu zalim. Menzalimi hak Allah, menzalimi hak diri, sampai bila pun kita takkan berubah. Bagi kita nak ijrah satu lagi dosa kita. Kita tiap-tiap hari main cakap anak bini, pergi pejabat dengan masyarakat. Tiap-tiap hari kita guna mata, tangan, telinga, kaki, mulut, kemaluan. Tiap-tiap hari kita dosa. Patutlah paling minimal kita lepas semuanya istighfar, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku ni orang jahat, aku banyak dosa, aku kurang pahala, aku tak layak masuk juga, aku layak masuk neraka, tapi tak mampu masuk neraka. Itu maksudnya. Ini kalau kita istighfar, mulut buat istighfar, tapi dalam hati itu tidak ada kehendak, tidak ada kesedaran keinsafan, jauh kita daripada pengampunan Allah. Satu lagi dosa kita dengan Allah yang melibatkan dosa-dosa besar. Ini taubat nasuha. Syarat taubat nasuha yang pertama sekali menyesal. Yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi kembali. Yang ketiga, meninggalkan dosa berkenaan sebab selama-lamanya. Itu syarat taubat nasuha. Nak taubat nasuha tak semestinya di surau, di masjid, di Mekah, di Madinah. Atas kereta bukan seri boleh taubat nasuha. Padang bola boleh taubat nasuha.
Dia pejabat boleh berbuat nasihat. Di meja makan kat rumah, atas katil ke, atas tilam ke, atas sofa ke, boleh berbuat nasihat. Jadi kita ni naknya jadi orang yang mudah bertaubat. Itu menandakan hati bersih. Kita bersihkan dosa-dosa kita, bersihkan hati kita, bersihkan fikiran kita. Baru boleh berubah jalan Allah, baru boleh nampak perintah Allah, baru boleh jauhi larangan Allah, baru hidup kita ni jadi kuli pada Allah. Kita bukan kuli pada China, pada India, pada Bangla, pada Amerika, bukan kuli bapa. Kita dikuli pada Allah.